Test 1 2 3, test 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya nak check pada yang join kita punya sesi ni, adakah you all boleh mendengar suara saya dengan jelas? Cuba komen sikit. Test 1 2 3, test 1 2 3. Jelas. Alright. Okay, clear. Okay, clear. Alright, so terlebih dulu kita mulakanlah kita punya majlis ni dengan surah Al-Fatihah lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Okay, so pada malam ni kita punya program adalah Bangkit Berniaga 2022. So program ni kita buat setiap minggu hari Rabu. Sebelum ni kita buat pukul 8.30 malam, tapi disebabkan bulan puasa kita mula lewat sikit lah dalam 9.30. Saya mengucapkanlah kepada tuan-tuan semua yang menyambut puasa, selamat berpuasa. Dan pada malam ni kita ada tetamu jemputan lah. Tetamu jemputan ni saya sangat respect dengan dia. Cikgu Fauzati lah. Cikgu Fauzati ni saya dah kenal lama daripada tahun 2013. Masa tu dia ni ya. Ada yang join ni, kalau you tak nak cakap you boleh unmute dulu you punya mic. Alright. Okay, so mute dulu you punya mic supaya kita punya suara ni tidak terganggu lah. Okay, so Cikgu Fauzati ni saya kenal dia daripada tahun 2013. Masa tu dia nak belajar buat bisnes kereta sewa. So saya pun ajar dia buat bisnes kereta sewa. Alhamdulillah dia pun boleh buat duit, and then dia pun boleh bantu family dia. Dia boleh sediakan peluang pekerjaan kepada kakak dia apa semua kan. Sampailah pada tahun 2020 bila COVID datang, bisnes dia pun struggle lah. And then 2021 saya join SKV. Suami dia join dan Cikgu Fauzati pun follow lah. Mula-mula tu dia pun tak yakin kan, betul ke, boleh ke kan. Tapi sekarang ni alhamdulillah lah, saya sangat suka dengan dia punya pencapaian. Pada bulan lepas pun dia punya commission pun lebih daripada 20,000 lah. So tanpa membuang masa lah, kita nak jemput Cikgu Fauzati untuk berkongsi. Sebelum tu kita nak check lah, yang join ni betul ke nak dengar perkongsian daripada Cikgu Fauzati? Cuba komen sikit. Cuba komen nak dengar. Nak dengar. Alright. Nak dengar. Nak dengar. Alright, terbaik. Okay, so mana Cikgu Fauzati ni? Dah ada ke belum ni? Ada. Okay, so tanpa membuang masa lah, saya serahkan dekat Cikgu Fauzati untuk berkongsi lah dekat kita punya peserta yang join kita ni. Okay, silakan Cikgu. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi. Okey, baik. Bila dengar Tuan Wahid bercerita tentang saya mengimbau kenangan lama. Okey, tapi sebelum Tuan Wahid, saya tak dapat nak share saya punya bahan lah. Sekejap Okey. Okey, yang lain okey ke malam ni? Dah siap tarawih, alhamdulillah. Sesi saya terkena malam apa ni? Kita kata bulan puasa. Sebenarnya bila Tuan Wahid bercerita tentang program Bangkit Berniaga ni, saya kan jujur Tuan Wahid, saya tak berapa nak yakin saya boleh bercakap dengan baik sebenarnya. Tapi saya jenis yang suka mencabar diri saya. Itu antara benda yang saya bukan nak kata nak kagum dengan diri sendiri, cuma saya ada satu sikap yang saya suka challenge diri saya. Kalau saya tak boleh buat, saya kena buat supaya seperti yang selalu Tuan Wahid cakap dengan saya, kalau kita nak dapat lebih, kita kena buat benda yang kita tak biasa buat. So sebenarnya bercakap di khalayak ramai dengan orang yang saya tak kenal ni benda yang bukan biasa saya buat. Biasa saya bercakap dalam kelas saya je, 30 orang je.
Ni bercakap dengan sekarang ni ada 42 orang lebih yang saya tak kenal dan saya tak tahu macam mana penerimaan anda sahabat-sahabat semua. InsyaAllah saya cuba yang terbaik. So, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak kepada mentor saya. Satu benda yang saya rasa sangat-sangat betul saya buat sepanjang saya memulakan bisnes saya adalah bergurukan. Kata bermentorkan Tuan Wahid dan Puan Shirley. Terima kasih banyak-banyak Tuan dan Puan Shirley kerana bagi peluang kepada saya untuk grow di dalam bisnes, sama ada bisnes kereta sewa ataupun bisnes SKV ni. Okey, tanpa membuang masa lagi, saya akan start lah sebab tak nak buat. Okey. Boleh nampak saya punya paparan slide? Boleh. Okey. Baik, sebenarnya kalau nak ikutkan minggu ni, saya kalau nak kata sibuk, semua orang sibuk lah. Tapi saya suka sebab saya orang pertama yang buat sharing ni, orang yang bekerja. Kalau kita tengok yang first Puan Shirley, kemudian Madam Nana, lepas tu Tuan Syamil. Mereka adalah orang yang background business lah kita kata. Okay, background business. Tapi malam ni special sebab kata antara kita ramai je yang ada ejen, ada yang nak masuk yang bekerja. Seperti saya yang masih lagi bekerja full time sebagai seorang guru. So siapa saya? Nama saya Fauziati binti Abdul Wahab, berusia 37 tahun tahun ni, insyaAllah. Berasal daripada Kelantan, sekarang saya berada di Johor. Saya guru fizik di salah sebuah sekolah di MRSM di Johor. Kalau nak ikutkan bisnes yang serius yang saya buat starting 2013, kenapa saya buat sampai 2019 je, sebab 2020 tu memang langsung tak ada sale, saya stop lah kiranya bisnes kereta sewa. Di bawah jenama Grey Matrix, di bawah Tuan Wahid. Okay. Kalau nak ikutkan bisnes kereta sewa ni, saya pernah ada kereta, maksudnya kereta pajak dan sebagainya lah. 15 biji kereta dan saya punya sale paling tinggi 30,000 pada waktu tu sebulan 30,000 sebulan. Masa tu saya dapat 30,000 sebulan tu, saya dah rasa macam ni 30,000 bukan income tau, 30,000 sale. Rasa macam 30,000. Rasa macam syok sangat dah lah. Dan masa tu kalau tak silap saya dalam Grey Matrix sendiri pun kalau yang paling tinggi dalam 300,000. Kalau tak silap saya lebih kurang dalam 300,000, maksudnya 100,000. Kalau dapat 100,000 tu memang wow sangatlah. Tapi ni sale belum lagi kita tolak kepada maintenance kereta, kita kata kita bayar kepada owner kereta ataupun kita bayar kepada bank, dan banyak lagi sebenarnya expenses yang tersembunyi bila buat bisnes kereta sewa ni. Kalau nak kata jujur tak nampak duit, tak adalah, nampak jugalah sedikit sebanyak, cuma kita tak nampak secara sekedebu, tak nampak secara total berapa bersih yang kita dapat. Cuma saya memang ambil gaji masa tu, saya set gaji saya 1,500 je. Masa tu dengan bisnes kereta sewa saya set gaji saya 1,500. Tak terambil-ambil pun 1,500 tu. Nah ceritanya bila kita bisnes ni, ni saya buat bisnes di bawah jenama Grey Matrix, kita dah belajar semua, tapi macam duit nak nampak seketul bersih pada kita tu sebenarnya agak sukar. Bagi mereka yang buat bisnes online bisnes, apa-apa jual online bisnes, sangat sukar sebenarnya nak nampak duit bersih tersebut. Nanti saya akan cerita apa yang bestnya dalam SKB berbanding dengan bisnes kereta sewa saya dulu ataupun bisnes-bisnes saya yang sebelum. Okay, kemudian saya buat bisnes emas. Bisnes emas ni saya jual emas baru, saya jalankan bisnes surat pajak. Saya rekrut orang juga untuk jadi dealer emas, tapi tak lama saya buat bisnes emas ni sebab saya sebenarnya lebih kepada bisnes surat pajak, tetapi since pandemik saya dah tak boleh buat bisnes surat pajak. Dan kenapa saya beralih daripada bisnes surat pajak kepada bisnes SKV disebabkan oleh margin keuntungan. Sebab nanti saya akan cerita tentang margin keuntungan ni lah. Okey, so siapa saya yang sekarang? Saya lebih suka saya yang sekarang. Kalau nak kita memanglah kita sukalah kita yang sekarang.
itu saya sekarang saya suka nak cerita kepada kawan-kawan saya bila orang tanya saya, engkau dalam SKV pangkat apa, saya cakap mudah je, saya leader SKV, top leader SKV dalam tim SKV by Cikgu. Okay, so tim kita sekarang ni, tim cikgu panggil tim SKV by Cikgu dululah. Tuan Wahid dia dah minta cikgu cari nama lain, tapi insyaAllah kita solat tahajud nanti kita cari nama yang sesuai untuk tim kita kan. Sebenarnya ada juga terfikir sebab saya buat bisnes SKV ni saya buat berdua sebenarnya. Saya buat dengan suami saya Tuan Abdullah. Okay, so bagaimana saya boleh terjebak dengan bisnes SKV ni? Okay, so sebenarnya macam saya kata, saya follow Tuan Wahid since 2013 bila buat bisnes kereta sewa. Bila pandemik, saya follow lagi Tuan Wahid. Saya jenis saya ni, saya setia sebenarnya. Saya follow lagi Tuan Wahid. Kita buat bisnes jual hand sanitizer. And hand sanitizer, kambing berat dan banyak lagi dan beberapa lagi lah. So cuma saya tak sempat nak jual stevia dengan dendeng je. Saya ingat lagi lah, saya cuma tak sempat yang tu sebab masa tu saya juga cuba buat satu lagi produk secara online juga, dia buat terima. Tapi masa saya buat bisnes tu, satu benda yang saya perasan, saya buat bisnes, duit tu tak nampak. Maksud kata duit tu, kita keluarkan modal 3,000. Contoh kan, saya keluarkan modal 3,000. Kemudian barang tu habis, lepas tu kita question diri kita. Tak pun saya question Tuan Abdullah, tak pun Tuan Abdullah question saya. Mana duit? Mana untung kita? Mana modal kita? Bila kita nak restock balik, kena modal lagi 2-3,000. So satu persatu barang kemas saya masuk Arano. Satu persatu sebab kita faham dalam bisnes ni kena ada modal dululah. Sebelum saya buat SKB, saya ada satu mindset, saya kata nak buat bisnes, nak untung besar, modal pun kena besar. Kita sentiasa dimomokkan dengan benda lah macam tu. Kalau nak modal, nak untung besar, modal kena besar. Okay. So jadi oleh kerana masa tu kebetulan pula suami saya ditamatkan kontrak sebagai engineer IT. So sebenarnya kalau nak ikutkan gaji saya dengan dia hampir 10,000 jugalah kalau dia masa dia bekerja sebagai engineer IT. So bila dia ditamatkan kontrak sebagai engineer IT, almost 60% keuangan kami off. Maksudnya tak ada. Maksudnya daripada tambah 60 dia, bila dia tak bekerja, tak ada gaji daripada dia, 60% daripada kita punya income tu tak ada. Ditambah pula dengan income kereta sewa yang tak ada dan ditambah pula dengan beban saya nak membayar angsuran kereta sewa. Walaupun moratorium tu datang, tapi kita tahu moratorium tu bukannya sepanjang tahun. Dia 6 bulan je, lepas tu kena bayar, dan kena maintain. Nak kena masa tu saya nak buat rotek, sebab saya masa tu saya masih lagi ada 5 biji kereta. 5 biji kereta untuk yang macam tersadai lah, kita kata tersadai. Semua efek daripada pandemik ni. Lepas tu kan, saya pun macam apa nak buat. So bila kita nak buat satu bisnes, jadi kita macam ada satu mindset. Saya ada satu mindset, maksudnya saya kena melabur banyak baru saya dapat untung banyak. Jadi saya tak apalah, saya letak dulu barang kemas saya dekat pajak. Kemudian saya start bisnes. Tapi setiap kali habis stok, masa itulah tak ada duit. Siapa kat sini yang buat bisnes macam tu? Yang sebelum ni lah, bukan SKB lah. Yang sebelum ni dia buat bisnes, dia restock barang, habis barang ataupun tak habis barang, duit tak ada, untung entah ke mana. Kenapa je benda macam tu dia berlaku? Saya pun geng kereta saya bawa. Betul Puan Fazilah. Sebabnya kenapa benda tu berlaku? Sebabnya kita gunakan modal kita untuk top up tu adalah duit untuk perbelanjaan kita. Macam saya kan, so saya hanya sekarang ni saya je yang bergaji. Sebab saya dah tak ada kerja kan. So kita gunakan modal untuk meniaga 3,000, 4,000 tu untuk restock barang adalah daripada duit perbelanjaan seharian kita. Jadi of course lah bila benda tu terjual, bila dapat duit, kita akan susu anak habis lah kan. Kalau masuk Tesco tu kak, kalau tak habis 100-200 sekali masuk tu, so
itulah kesannya daripada kalau kita buat bisnes yang memerlukan kita restock setiap bulan ataupun restock setiap kali habis, natijahnya kita akan menggunakan duit perbelanjaan kita. Dan yang sakitnya apabila kita nak top up, kita akan jadi rasa demotivate. Memang saya akui saya demotivate untuk saya buat bisnes yang lama ni sebab saya asyik nak kena top up je. Jadi kita demotivate lah, kita rasa macam buat apa buat kan. Lepas tu datanglah satu perasaan saya nak berhenti, saya tak nak buat apa-apa. Saya boleh kata kita berada dalam low state of macam kita tak nak buat apa-apa. And then Tuan Wahi dia buka peluang kepada lisensi untuk join sebagai lisensi geometri untuk join sebagai ejen SKV. Husband saya grab that chance. Okay, macam mana saya boleh join? Sebab masa tu saya kata saya tak nak buat apa-apa dah. Nah, okay, saya tak nak buat apa-apa dah. So nak dijadikan cerita pada bulan Jun, okay, pada bulan Jun 2021, husband saya join Mei. Jun saya tertengok satu pamphlet. Pamphlet yang macam ni atas meja saya, tapi bukan pamphlet defense, pamphlet neutral. Saya pun baca-baca neutral tu, saya pun kata, oh memang saya ada masalah sembelit yang serius. Okay? Sejak saya bersalin anak pertama, anak kedua, memang saya memang disuruh untuk makan ubat sembelit. Okay? So saya tengok produk neutral. So saya try. Masa saya try, first time saya try produk neutral tu, saya belum lagi menjadi ejen. Okey, saya belum lagi menjadi ejen. Jadi saya menggunakan akaun suami saya, Tuan Abdullah, saya godek-godek dulu. Saya godek-godek dulu SKV, saya cari maklumat tentang SKV sebab saya seorang guru. Bila jenis saya adalah saya nak kena cari maklumat dulu. Sebab saya dah tak nak jadi macam bisnes sebelum ni. Bisnes online bisnes sebelum ni, MLM dan sebagainya lah. So saya cari dulu maklumat. Surprisingly, macam sangat mengejutkan saya. Bila saya cari kan, semua bahan yang digunakan dalam produk tu adalah sangat baik. Sangat bagus. Saya go through one by one dia punya paper, bukan yang SKB keluarkan, paperwork, kita panggil kertas kerja bahan tersebut lah kan. Kalau dalam medical ataupun dalam chemistry punya journal, dia ada bahan-bahan tu dan kita boleh baca lah. So kalau you all English you all okay, you all boleh baca tentang bahan-bahan tu. Apa bahan yang digunakan dalam produk SKB ni sangat bagus. So bulan Jun bermulanya perjalanan saya di dalam SKB. So bulan Jun, Julai, apa yang saya buat pada Jun, Julai dan Ogos, hampir Jun tu pun saya dah join 28 hari bulan dah. Kalau kiranya Jun ni kita tolak tepi dulu lah sebab dah hujung-hujung Jun dah saya join. Okay? Apa yang saya buat pada bulan Julai dan Ogos adalah saya belajar dahulu. Saya ada, kita panggil banyak based on research. Ya betul Jenan. Membaca je kalau nak faham bukan banyak based on research je. Sebab saya sebelum ni pun memang biasa dengan research, so memang kita sentiasa baca. So bila baca tu kita orang tahu ni, kita jadi rasa terkejutnya, bestnya produk SKV ni, macam itulah. Okay, so pada bulan Ogos and then bulan September, sale saya yang paling tinggi sekali pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 sale saya yang paling tinggi adalah pada bulan Mac. So saya pendekkan je lah saya punya journey tu. So kenapa saya fokus bulan Julai dan bulan Ogos ni adalah disebabkan oleh itu adalah waktu di mana saya mengembangkan ilmu saya. Bagi saya bila saya seorang guru, jadi saya percaya dengan ilmu, dengan pendidikan lah kita panggil, sebab dalam SKV pun kalau saya nak kata dia penuh dengan syarat dengan ilmu bisnes, ilmu produk. Jadi saya kata saya kena ambil masa dulu untuk study dulu. So saya ambil, tapi ada setengah orang yang dia ambil masa study sambil dia buat marketing, so tak ada masalah. Cuma saya ni saya study dulu, along the way saya menggunakan produk dia. Along the way saya gunakan produk dia. So bila saya rasa macam saya betul-betul kena buat bisnes ni apabila sembelit saya sembuh. Bila sembelit saya sembuh ni maksudnya kita tak ada masalah nak membuang. Macam kalau siapa yang sembelit dia fahamlah macam mana struggle-nya nak membuang. So bila saya amalkan neutral kan, habis satu kotak, masuk kotak kedua, saya rasa macam lega. Saya rasa masalah saya, beban saya, rasa sakit kepala, sakit bahu, semua tu hilang.
Hilang. Saya rasa macam kalau semua tapi tak share dengan orang. Betul. So saya rasa macam produk ni bagus kot. Produk ni sangat macam sangat tolong aku macam itulah. So apa yang saya buat, saya share dulu pasal Nutrell. Masa tu saya tak share lagi pasal defense. Saya share pasal Nutrell je. So first customer saya sebenarnya adalah yang membeli Nutrell. First customer saya ingat lagi lah sampai hari ni, dia beli kepada isteri dia sebab isteri dia dinasihatkan untuk kurangkan berat badan disebabkan oleh masalah asma. So doktor nasihatkan untuk dia kurangkan badan tapi carilah bahan yang natural. So SKV Nutrell Extra by SKV adalah satu-satunya bahan yang memang menggunakan bahan natural ingredient. Dia tak ada bahan kimia apa semua. So saya bila saya dah selesai, saya macam mana nak kata, bila you sakit lama. Bila you sakit lama, lepas tu you jumpa satu produk, you makan menjadi, you akan rasa excited nak cerita dengan orang. So saya macam tu lah. So saya excited bercerita. Saya bercerita pasal Nutrell je. Of course lah bila kita bercerita pasal Nutrell, kita akan terjual Nutrell lah. So macam tu. So lepas tu, pada bulan Ogos, masa tu tengah heboh lah tentang defense. So saya pun try defense. Saya pun try lah bagi defense kepada mak saya. Saya bagi defense kepada mak saya ni ada kencing manis. Dia dah batuk lebih 10 tahun dah dia batuk. Dia batuk jenisnya macam batuk disebabkan oleh kuman kencing manis tu. Doktor lah yang bagi tahu macam tu. So makcik ni batuk ni sebab kencing manis lah, dia kata macam tu lah. So kita mak saya ni dia dah makan ubat batuk, segala jenis mak nenek ubat batuk dia dah makan dah. Semua jenis ubat batuk tu, urik tak urik, madu tak madu, kapsul tak kapsul, air tak air, semua dia dah cuba. Okey. Tetapi tak sembuh-sembuh dia punya batuk. Tak sembuh-sembuh dia punya batuk. So bila saya bagi defense dan along the way saya bagi juga Phytech kepada mak saya, dan benda yang win saya yang pertama, mak saya boleh makan. Sebab mak saya ni sangat-sangat susah nak makan suplemen sebab dia tak percaya mana dengan suplemen ni. Dia memang tak percaya. Dulu dia pernah makan suplemen tak sampai sebulan ataupun tak sampai seminggu dia tak nak. Bila dia tak nak, jangan paksa. Macam-macam dah adik-adik kita orang beli suplemen kepada dia, memang dia tak makan. Jadi apa yang menjadikan titik tolak untuk saya macam betul-betul buat dalam SKB, apabila suatu hari saya masuk bilik mak saya tengok anak saya paskan ubat batuk. Dia buka ubat batuk tu, dia pun kalau orang Kelantan dia panggil lerak atas lantai, kan. Lepas tu saya pun tanya mak saya, mak dah tak makan ubat batuk ke? Saya tanya macam tu. Lepas tu mak saya jawab, sejak mak makan ubat Kak Uji. Ubat Kak Uji tu maksudnya defense lah, okay? Sejak makan defense tu dah tak makan dah ubat batuk, dah tak batuk dah. Dia cakap macam tu. Kalau batuk pun macam sikit-sikit je, tak adalah macam batuk tu macam 24 hours sampai tidur pun terganggu apa semua, kan. Lepas tu dia punya kencing manis pun dia dah turun, dia dah boleh solat berdiri. Yang sebelum ni dia solat duduk. So saya macam, memang saya rasa macam miracle. Saya rasa macam wow, memang menjadi betul defense ni. Saat itulah pada bulan Ogos tu lah saya kata produk ni memang dia dah tolong mak aku, dan aku tahu ramai lagi orang yang macam mak aku ni yang perlukan defense ni. So pada bulan Ogos tu saya decide dengan Tuan Abdullah, jom bang kita buat betul-betul, kita buat sungguh-sungguh, kita buat seolah-olah ini, bukan seolah-olah, kita buat supaya bisnes ni menjadi kita punya full time kita. Menjadi bisnes full time, menjadi kerjaya kita. Masa itulah bulan Ogos tu saya dengan suami duduk merancang. So kita merancang, sebab itulah bulan September adalah sales kita paling tinggi pada bulan pada tahun 2021 dan juga income paling tinggi 2021 lah. Okey. So itulah bagaimana saya bermula. So saya banyak bermula, saya sebenarnya masa tu saya memanglah Tuan Wahyu selalu duk share pasal income apa semua. Masa tu saya jenis yang macam ni. Saya walaupun bisnes tu kita nampak dia punya dia punya business model dia hebat bagus, tapi saya berpegang pada satu benda. Saya tak akan jual, saya tak akan involve dalam bisnes tu kalau saya tak guna, kalau saya tak makan, kalau tak beri manfaat kepada saya. Saya tak akan buat bisnes tu. Saya tak akan. Saya tak boleh. Macam banyak-banyak produk kecantikan apa semua kan, dia orang tahu saya boleh bercakap. So itu saya kata saya tak boleh sebab satu saya tak pakai, dua kalau saya pakai saya tak konsisten. Jadi saya tak nak jual. Saya tak nak.
saya tak nak seolah-olah macam saya tipu customer saya. Padahal saya tak guna pun. Tapi saya bercerita seolah-olah macam saya guna. Saya bukan macam tu. Sebab dengan SKB saya guna. Saya minum, mak saya minum, husband saya minum, anak-anak kami makan. Satu family dah sekarang ni, daripada adik-beradik, ipar dua semua dah menggunakan produk SKB. Jadi di situlah titik tolak saya cakap dengan suami saya, jom kita buat betul-betul. Dan dia pun, husband saya ni dia bukan orang berniaga. Jadi dia memang memerlukan satu orang kata pushing factor. So kita orang sama-sama. Bila orang jarang yang tak pernah berniaga ni nak start berniaga, so dia agak struggle. Tapi alhamdulillah lah kita sama-sama. Saya dengan suami sama-sama kita buat FBX ke whatsoever ke, zero cost marketing ke, FBOOM ke whatsoever, kita buat sama-sama. Alhamdulillah lah Allah bagi rezeki pada saya seorang suami yang kita kata seorang suami yang memahami kerjaya dan juga bisnes saya. Sebab sebenarnya kalau nak ikutkan dia dulu yang join kan. Sebenarnya saya yang follow dia. Gitulah lebih kurang. Saya belum guna apa tu Tuan Amir. Saya pun mula dengan neutral. Terbaik. Okey. Baik. So ini adalah saya punya income keseluruhan daripada bulan Jun. Macam saya katalah Jun ni saya baru saja bermula. Tuan-tuan boleh tengoklah ejen saya seorang saja. Kan. So pada bulan Julai tak ada itu. So semasa ni saya cakap macam saya cakap tadi, Julai dan Ogos ni adalah pada Julai ni adalah waktu saya belajar. Okey, waktu saya belajar. Oh Tuan Amir baru join hari ni. Alhamdulillah. Tahniah Tuan Amir. Tahniah. Okey. So bulan Ogos ni kita start start the momentum. Okey, kita start the momentum. So sale kami 10,000 dan income saya dengan Tuan Abdullah ni lebih kurang dalam 3,000 lah masa tu. Okey, masa ni kita baru ada 7 orang ejen. Lepas tu oleh kerana gerak kerja tu kita buat pada bulan Ogos, so hasilnya adalah pada bulan berikutnya lah. Okey, so pada bulan September ni kita orang punya income paling tinggi lah. Saya punya income 10,000, Tuan Abdullah income punya 1,800. Kalau ramai yang tertanya, kenapa kalau nak ikutkan ranking, saya berada di bawah Tuan Abdullah. Tapi kenapa income saya lagi banyak daripada Tuan Abdullah? Kat sini saya akan cerita nanti dalam marketing plan bagaimana sistem market SKB ni dia tidak mengkayakan orang atas. Kan? So you all boleh nampak kat sini. Kalau nak ikutkan, saya ni di bawah Tuan Abdullah. Saya ni downline Tuan Abdullah. Tapi kenapa income saya lebih banyak daripada Tuan Abdullah? Okay. So masa ni bulan September kita rekrut paling banyak. Okay, and then kita slow down sikit pada bulan Disember, Januari ni. Sebab saya, dia adalah kita bila along the way business ni, adalah sedikit yang berlaku, kita kata orang kata apa, macam tergelincir daripada landasan sikit. Nasib baiklah bulan Januari tu saya macam dah saya pun mesej Puan Shirley, Puan macam mana saya ni, saya blur Januari tu. Saya ingat lagi saya mesej Puan Shirley, Puan macam mana ni, saya blur dah ni. 2 bulan berturut-turut kita orang turun ni. Tu pentingnya you kena ada mentor. So Puan Shirley pun mesej dengan dia lah. Siapa main FBX memang cloud je. Sebab masa ni lah FBX kita orang kena start, FBX tak boleh jalan. Masa bulan Disember, Januari, kalau you all masih ingat lagi ada bulan Disember ke, tak ingat yang WhatsApp down, FB down, semua down. Yang tinggalnya Twitter je kalau tak silap masa tu kan. So dia ada musim-musim down dia. Lepas tu saya mesej WhatsApp problem je betul. Saya mesej Puan Shirley, Puan macam mana ni saya nak buat ni, saya dah buntu dah, saya tak tahu nak buat apa dah. Macam gitulah satu. So sebab tu bila kita buat bisnes, buat apa-apa memang kena cari mentor. Puan Shirley explain kepada saya buat ni. Dia macam tu. Okey, dia bagi buka minda saya pun terus buat. Jenis yang saya kalau Puan Shirley cakap, saya terus buat. Saya buat terus. Memang saya duduk dengan Tuan Abdullah, kita buat gini, rangka strategi apa semua. Okey, seperti apa yang Puan Shirley bagi tahu, alhamdulillah bulan Februari kita lonjakkan lagi sale kita kepada 140,000. You all ingat lagi tak yang cikgu bagi tahu? Masa cikgu buat bisnes kereta sewa paling tinggi sale 30,000. Ini adalah first time kita cecah sale 140,000. Saya masa ni kata macam rasa macam tak percaya, ada juga memang tak percayalah sampai sekarang ni rasa macam betul kan kita dah buat 100,000. Kalau dulu kan kita duk cerita 10,000 pun rasa macam dah
apa ni rasa macam dah banyak dah kan. Apatah lagi apabila kita dapat income. Kalau you all tengok income Februari, income Tuan Abdullah 10,000, income saya 11,000. Dah 20,000 lebih dah masa ni. Okay? Dan pada bulan Mac kita punya income 28,900, hampir 30,000 lah pada bulan Mac. So total income saya dengan Tuan Abdullah sepanjang kita orang join dalam SKV ni sebanyak 98,382. It's such a big money. Bagi saya kan, saya rasa macam saya tengok bila kita buat benda lah ni, saya tengok banyak sebenarnya SKV dah bagi kepada kita. Kan? Dengan modal hanya RM65.40. Setiap bulan kita tak restock apa-apa pun. Saya tak restock setiap bulan. Saya cuma beli untuk saya, untuk mak saya. Beli produk tu hanya untuk kegunaan keluarga saja. Maksudnya kita bukannya beli apa ni 10,000 apa semua, tak ada. Untuk dapatkan dalam SKB, untuk you all dapat income, 5 figure income, tak perlu restock pun sebenarnya. Cuma kena keep on consistent buat. So kalau nak ikutkan saya 99% online, 1% ni jiran lah. Jiran-jiran sekitar ni yang dia tahu kita beli. Ada defend macam tu lah 1%. So saya put aside lah yang 1% tu. Almost saya buat secara online saja. Okay. Saya advise on orang based on kekuatan orang tu boleh dengar apa. Kalau betul-betul nak kena mengadap lah. Saya dengan Puan Shirley, sebab Puan Shirley saya dah lama dengan dia sejak 2013. So dia sebenarnya dia dah faham sangat lah saya ni. Sebab tu bila saya senyap, saya ingat masa bulan Disember kita orang banyak travel balik kampung. So lama kita orang senyap, Puan Shirley pun mesej, okey ke tu? Saya ingat lah kita kata okey Puan, okey. Cuma bila duduk kat kampung lah, internet problem apa semua kan, kita jadi macam slow down sikit masa bulan Disember tu. Ingat je untuk terus bergerak, untuk terus memberi, untuk terus membantu lebih ramai orang buat duit macam saya. Okay. So sekarang ni kita orang punya ejen, saya direct Tuan Abdullah dengan direct saya adalah 125 orang. So kita ada satu level 150, bila nak cecah 150,000 tu memang Tuan Awahi dah cakap dah. Kalau you nak cecah 150,000 punya sale, nak tak nak you kena ada 125 orang. So memang betul lah data yang Tuan Wahi bagi tahu tu. So Tuan Wahi selalu kata you nak diamond, you punya ejen mesti 125 ke atas. 120 ke atas ataupun 100 orang ke atas. So barulah you boleh maintain ataupun boleh reach untuk diamond level tu. Diamond level ni 150,000. So bila Tuan Wahi cakap macam tu, so kita buat strategi supaya kita capai berapa banyak ejen tu. Tuan Hambali tanya, apa Cikgu Ati buat? Buat apa? Ni saya cerita. Buat online. Okey, saya secara sejujurnya saya buat FBX. Bukan saya buat, Tuan Abdullah yang set up FBX tu. Kita orang buat juga FBX. Masa tu sebab kita orang nak kita kata ride the trend. Masa tu trend defense tengah macam kau-kau, so kita nak ride the trend, so kita buat juga FBX, tapi cost tak banyak pun masa tu. Lebih kurang 30 sehari, RM30 sehari saja. So dan kita bukan sepanjang bulan kita buat. Kita hanya buat pada minggu gaji dan awal bulan, 1 hingga 5 hari bulan, 1 hingga 5 ataupun 1 hingga 7 hari bulan, dan juga minggu gaji 24 hari bulan tu sampai 30 hari bulan. Maksudnya kita dalam sebulan tu kita hanya buat 2 minggu saja. Saya tak buat sepanjang bulan. So kita fokus di mana saat orang membeli. So along the way saya banyak share result lah. Saya banyak share testimoni, dan saya ni jenis suka bercerita kan, macam saya cakap lah, saya jenis suka bercerita. So saya ceritalah. Banyak saya cerita pasal mak saya lah. Banyak saya, dan ramai juga ejen saya yang join jadi ejen atau membeli defense disebabkan oleh cerita mak saya ni. Sebab bagi saya cerita yang paling best ataupun sharing yang paling best, testimoni yang paling win untuk kita adalah apabila benda tu memberi kesan kepada kita. Maksudnya kita cerita tentang kita. Dan satu lagi, kalau nak ikutkan orang kata macam mana cikgu garap ayat, so memang cikgu pun masuk jugalah kelas buat copywriting, macam mana nak susun ayat tu.
kita kena itu tambahan lah, saya kata itu tambahan. So tambahan ilmu lah, macam saya cakap awal-awal tadi, saya ni percaya pada ilmu. Dengan ada, kalau you ada ilmu, insya-Allah you cepat nak grow. Okey, macam cikgu buat online. So macam itulah, saya ada 3 Facebook, ada 10 page. Instagram, TikTok pun saya buat juga. So husband saya akan buat FB. So dia akan blast ke banyak-banyak page dan blast ke banyak-banyak, yang tu yang zero cost lah, ke banyak-banyak group community. 20 kalau group community tu macam saya post pagi 20 group, tengah hari 20 group, petang 20 group, malam 20 group. You jangan tanya saya mana saya cari masa untuk post tu. Jangan tanya saya macam mana saya cari, sebab masa kita tak sama. Okey, masa kita tak sama. Semua saya boleh bagi tahu, saya memang banyak sharing. Bila saya menulis satu karangan saya tu, satu hari tu saya keep on sharing. So saya macam masuk je group community, saya keep on sharing je. So orang akan tengok dan orang akan klik WhatsApp kita dan masuklah sale tu. Macam tu saja. Semua dia memerlukan kerajinan lah. So macam-macam mana pun kena rajin. Kalau malas tak boleh buat apa pun. Okay, so apa yang saya buat? So nak tahu apa yang saya buat? Yang pertama sekali saya belajar. Saya belajar ilmu produk, saya belajar tentang marketing plan, macam mana nak buat 3,000 sebulan. Dan of course lah saya belajar macam mana sales dan marketing ni. Maksud saya belajar tentang bagaimana nak dari ambil testimoni, nak tempek kat mana, nak tulis ayat, kalau nak tiruasi ataupun kita adjust sikit ayat-ayat yang HQ tu buat. And then nak closing, so Puan Shirley dah buat kelas closing apa semua. So saya join semua kelas yang HQ buat, semua kelas yang mentor saya buat, almost saya join. Cuma bezanya sama ada saya join on that live ataupun saya join selepas tu. Saya banyak join kelas pada waktu malam. Macam contoh pukul 10-11 malam, so saya join lah, senyap-senyap sorang-sorang, ambil nota dan sebagainya. Saya jenis macam tu lah. Buat periklanan secara automasi ada juga. Kalau yang manual pun ada juga. Tak semua kita bergantung kepada automasi. Dan saya menggunakan database saya dengan kerap lah. Maksudnya saya ni macam contoh hari Jumaat, saya akan pastikan saya mesej 100 orang. Pagi 100 orang petang. Mesej satu-satu. Sebab broadcast kadang-kadang sampai, kadang-kadang tak sampai. Jadi selepas saya broadcast, saya akan pergi tengok balik adakah sampai. Kalau tak sampai, saya akan mesej lagi sekali. 100 orang, hari Jumaat adalah hari engagement bagi saya. So hari Jumaat, 100 pagi, 100 petang. Lebih kurang 200 database lah setiap hari Jumaat. Kadang-kadang lebih lah, kadang-kadang lebih sampai 300 pun ada. So tu apa yang saya buat lah, tu rutin. Hari Jumaat saya dah set dalam kepala otak saya hari engagement. So bangun je subuh, selepas solat subuh dan sebagainya, saya start engagement. Saya start buat engagement. So saya pergi masak sambil-sambil tunggu tengah menumis tu, saya buat engagement. Engagement ni bukan kita menjual tau. Kita engagement ni kadang-kadang kita tanya khabar, kadang-kadang kita bagi motivasi atau macam-macam lah. Dia ada banyak jenis engagement. Dan semestinya kita belajar. Kejap nak minum air, banyak pula cakap. Pening dia orang, macam mana cikgu buat 300 tu. Guna quick reply. Betul, minta pada Allah kata masa dan ke lapangan masa. So itu apa yang ni. Okay, second step. So bila saya rasa macam saya dah yakin dengan ilmu produk apa semua. So second step apa yang saya buat adalah saya start untuk bina team. Bina team ni maksudnya kita start recruit lah. Kita start recruit, kita start retrain dan kita start sharing the result. Sharing result ni maksudnya awal-awal cikgu sharing dulu result cikgu yang dapat RM100, RM200, RM1,000 tu kepada tim cikgu. Supaya dia nampak bahawasanya kita ni semua bermula daripada bawah. Along the journey daripada bulan ke bulan, so dia orang nampak bagaimana saya sendiri berkembang. So mereka juga boleh berkembang dengan kaedah yang sama je lebih kurang. Macam mana nak tahu mesej broadcast kita tak sampai bila dia 1 tick saja. Dia bukan 2 tick ataupun dia tak blue tick. Kalau 1 tick tu mesej tak sampai. Kalau dia block kita,
kita tak nampak dia punya profile picture dan kita tak nampak dia last sync bila. Tu yang dah block. Kalau dah block kita buang je lah dia. So saya mudah saja. Saya akan buat engagement sampai dia block. Tu saya punya saya punya determination lah kita kata kan. Okay. So macam kita recruit saya train, saya dengan Tuan Abdul kita buat sama-sama. So kita train agent kita, saya ditrain oleh leader saya, apa yang saya ditrain oleh leader saya, itulah yang saya train kepada agent saya. Sebab saya pegang satu benda, kalau saya berjaya buat dia dapat 3,000, dia dapat buat income, eventually Allah akan bagi juga kepada saya income kita kata rezeki kepada kita lah. So saya bantu anak tim saya untuk faham tentang sistem, untuk faham untuk macam mana buat periklanan dan sebagainya lah. Even hatta untuk buat quick reply pun kita tunjuk kepada ejen kita. Sekecil-kecil benda yang kita rasa macam takkan tak tahu bisnes WhatsApp bisnes. Yang kecil-kecil tu pun saya ajar saya punya tim. Yang mana mesej saya akan ajar lah. So maksudnya kadang-kadang saya ni pegang satu benda, anak ejen ni dia boleh jadi dia tak tahu banyak benda yang dia tak tahu. So kita tak boleh expect takkan benda ni pun tak tahu. Saya tak ada lagi lah. Saya macam cuma kadang-kadang kalau saya busy saya akan minta tolong tanya dalam grup, nanti akan ada siapa-siapa yang bantu. So sebab saya memang bekerja daripada 7.30 pagi sampai pukul 5.30 petang, pukul 5 petang. Last kelas saya adalah 5.10 petang. Tu last kelas saya lah. Tak masuk lagi tambahan 5.30, 6.30 ataupun kelas tambahan malam. Even hari ni pun sebenarnya baik cikgu, kalau kita tak send homework kita boleh broadcast tak? Atau mestilah kena save dulu, kalau tak save tak boleh. Okay, macam contoh hari ni seminggu ni ada cikgu sebenarnya mesyuarat daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang cikgu mesyuarat di JB. Esok last. Jadi kalau nak kirakan masa tu semua orang busy. Semua orang ada masa nak buat ni, nak buat ni. Tapi macam mana cikgu ada still lagi ada masa untuk buat marketing. So nanti cikgu share. Okay, so result. So cikgu banyak share result lah. Kalau you all pergi tengok Facebook cikgu pun hari-hari cikgu share tentang result agent, result orang ni, win orang ni. Sebab manusia ni dia suka tengok hasil. Macam contoh lah, you all pernah tak macam, sebab tu macam kalau Mak Andam kan. Mak Andam masa cikgu ingat lagi nak mengandam masa kahwin dulu. Mak Andam dia cakap, saya tak bagi tak bagi cermin tau. Nanti dah siap baru saya bagi tunjuk. Sebab kalau you tengok semasa proses pembikinan makeup tu akan nampak uduh. Dia cakap macam tu kat saya. Rupa-rupanya apa yang dia nak cakap, orang ni suka tengok result. Maksudnya dia suka tengok the final result dah. Pernah tak kalau macam lagi-lagi kalau you tengok cerita apa-apa nak tahu final dia macam mana, ending dia macam mana. So ramai yang jenis macam tu sebenarnya. So kita share the result. Okay. So the third step adalah cikgu belajar untuk menjadi leader. Bantu seramai mungkin orang untuk buat duit dan bantu seramai mungkin orang untuk sihat dengan produk kita. Dan juga bantu seramai mungkin hak orang di dalam bonus kita. Maksudnya bersedekah, zakat dan sebagainya, reward kepada anak tim. Okay. So apa kita buat? Puan Hazizah boleh mute dulu. Okay. Okay, terima kasih Puan Hazizah. So lepas third step ni buat apa? Kembali kepada first step. Maksudnya rotate benda yang sama. Belajar lagi, belajar ilmu produk lagi. Sebab produk kita ada je maklumat-maklumat yang terbaru. Ada je produk baru. So belajar lagi pasal produk. Kadang-kadang macam contoh saya sendiri bila saya mengajar fizik kan. Sebelum masuk kelas saya belajar lagi. Sebelum masuk kelas belajar dulu. Sebelum masuk kelas belajar dulu. Sebab kita nak tajamkan kita punya otak ni, nak tajamkan adalah dengan kita sentiasa belajar. Itu apa yang saya percayalah. So sebab saya kalau macam contoh closing rate antara saya dengan Tuan Abdullah, memang saya closing rate saya tinggi. Sebab apa? Saya bila saya explain tu orang kata faham explanation tu. Kadang-kadang siap boleh upsell lagi kepada Fitech, upsell kepada Nutrel, upsell kepada Radiance. Yang penting bila kita tahu ilmu produk, sangat mudah untuk kita close. Tu apa yang cikgu nampak lah. Apa yang cikgu nampak. Okay, so semua orang bermula daripada kecil. Macam mana you nak grow, follow the step saja. Ikut. So kalau you baru
you baru je sekarang ni baru masuk sebulan, so cikgu sentiasa suggest untuk you memang kena belajar dulu. Kena belajar dulu ilmu produk, ilmu tu along the way bolehlah buat pengiklanan, tapi macam contoh ada ejen cikgu tu dia dia iklankan Radiance. Dia tak pernah makan Radiance, dia iklankan Radiance. Sekali orang tanya Radiance dia tak boleh nak jawab. Bagi cikgu rasa macam kalau cikgu macam cikgu kata, cikgu berpegang kalau cikgu makan, kalau cikgu guna baru cikgu akan cerita tentang kebaikan tu. Sebab cikgu berpegang macam bila kita nak cerita dengan orang ni kita kena tahu apa benda tu. Tu saya lah. Cara meminta orang share nombor adalah offer bantu dia di masa hadapan. Contoh, puan-tuan share nombor saya je, apa-apa boleh je tanya saya. Okey betul. Tu je lah ayat yang saya guna sama macam Puan Shirley bagi. Okey, baik. So, macam mana as a full time teacher kita nak buat part time ni? Okey, you kena ada satu mindset yang kukuh, satu mindset yang kuat. Sebab semuanya adalah dari segi mindset. Bagi cikgu, memang bisnes SKB adalah bisnes part time. Tetapi usaha cikgu bukan part time. Faham tak? Part time tu hanyalah masa saja. Iaitu kita buat selepas pada waktu kita di sekolah. Tetapi usaha bukan part time. Maksudnya apa usaha bukan part time? Kalau cikgu pergi sekolah daripada pukul 7.30 sampai pukul 5.30, apa yang cikgu buat? Okey, cikgu buat RPH, masuk mengajar, koku dan sebagainya. So ada list-list kerja. Dalam bisnes pun sama juga. Dia ada list-list kerja yang kita kena buat setiap hari. Contohnya upload Facebook, update WhatsApp status, update page, update story, update IG, update TikTok. So kita ada list kerja kita. Sebab itulah bila kita ada dua kerja kita nak buat dan kita nak cemerlang dua-dua, kita kena ada satu mindset yang kuat. Macam kalau nak cerita, cikgu habis meeting tadi pukul 4 dari JB. Cikgu sampai rumah lebih kurang dalam pukul 5.30. Nak masak, buka puasa apa semua lagi. Masak nasi je lah sebab lauk beli kan. Memang tak sempat nak masak. Kalau nak ikutkan penat, cikgu boleh je mesej Puan Shirley, Puan saya penat lah hari ni nak bercakap pula. Memang saya penat lah dengan itu. Memang letih sungguh nak rasa. Duduk seharian duduk mengadap laptop daripada pukul pagi. Mesyuarat kan. Mesyuarat memang macam tu. Dia saya je mengadap je. Memang letih. Tetapi, kalau you tengok saya sekarang, seolah-olah saya sehari tu tak buat apa-apa pun. Kan? Berani mesej gitu. Memang tak lah. Saya bukan jadi macam tu. Tapi, saya cakap dengan diri saya, kau tak letih pun. Letih tu permainan saja. Saya cuba bayangkan, kalaulah tiba-tiba bergegar rumah ni, entah-entah peti sejuk pun aku boleh angkat. Dia macam tu. So kita ada satu, minda kita ni dia sangat powerful. Okay, minda kita ni dia sangat-sangat powerful. Cuma kita kena sentiasa cakap dengan minda kita. Kita kena cakap, kau boleh, tak penat pun sebenarnya. Permainan minda je. Contohnya macam tu. Tu saja. Sebab saya punya bahan ni saya dah sedia awal. Jadi saya pun tak adalah masalah sangat pun. Saya kata okey lepas buka puasa, lepas solat, apa semua ready je lah. Dia macam tu. Okay. So dan yang kedua adalah disiplin dalam menjaga masa. Cikgu berpegang pada satu benda, jangan bawa bisnes dalam waktu kerja, jangan bawa waktu kerja dalam waktu bisnes. Macamnya macam ni. Biasanya kalau untuk kita, walaupun kita bekerja, kita ada waktu rehat. So waktu rehat tu adalah waktu untuk cikgu macam bagi copywriting cikgu. Untuk cikgu blast copywriting cikgu dan sebagainya. Okay. So itu adalah waktu rehat. Tapi bila selepas pada pukul 5 dan ke bawah apa semua, tu cikgu fokus lah. Cikgu fokus untuk balas mesej. Biasanya untuk hari cikgu bekerja untuk closing, Tuan Abdullah akan buat lah. So sebab kita dah ada sinergi apa semua, so kalau you all macam rasa agak susah, carilah kalau taekwondo kita panggil sparring partner. Okay, sparring partner. Jadi lebih cepat. Kalau tak ada sparring partner pun tak apa, cuma adjust masa tu betul-betul. Kalau you all ada masa 2 jam je sehari untuk bisnes, manfaatkan 2 jam tu sebetul-betulnya. Tu maksud dia. Sebab cikgu percaya kalau cikgu cemerlang di sekolah, dan bisnes pun cikgu akan cemerlang. Sebab attitude matters. Attitude menggambarkan apa yang kita akan perolehi. Sama ada attitude kita dalam kerja hakiki ataupun attitude kita dalam buat bisnes. So, the attitude plays our role.
Kalau attitude kita dalam kerja malas, dalam bisnes pun malas juga. Percayalah. Dia tak ada tiba-tiba kerja tak malas tapi bisnes rajin. Tak ada dia macam tu. Dia sebenarnya dia attitude. Attitude macam mana lah. Kalau Bak kata, Puan Shirley selalu kata, apa yang kau buat untuk satu benda tu menggambarkan untuk keseluruhan benda. Macam mana? Macam mana ayat dia, Puan? Saya faham maksud dia. Maksudnya kalau kau jenis orang yang lambat, untuk apa jua kau akan lambat lah. Dia macam tu. Okay. Lebih kurang gitulah ayat dia. Okay. So nak buat kerja hakiki, kalau you masih lagi bekerja dan you juga nak buat bisnes SKV dengan cemerlang, you kena ada dua benda ni. Mindset dan disiplin jaga masa. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Kenapa saya suka sangat dengan bisnes SKV? You all okay lagi ke tak ni? How you do anything is how you do everything. Okay, betul. Cikgu ni nama je cikgu kadang-kadang faham maksud dia, nak menyampaikan tu kadang-kadang tak jumpa ayat. Okay lagi ke? Okay lagi. Mindset je, mindset tu paling penting lah sebenarnya. Bagi saya mindset is the most important thing bila kita nak buat dua benda dalam satu masa. Okay, terbaik. Okay, boleh saya sambung? Okay, kenapa saya suka sangat dengan bisnes SKV ni? Apa yang menyebabkan saya rasa macam this is my lifetime business dah? Saya memang dah berpegang pada satu benda, this is my lifetime business. This is my career. This is my second career lah kita kata. Macam tu. Okey, yang pertamanya bila saya nak cerita dengan orang kenapa SKV best sangat adalah modal dia yang sangat rendah. RM65.40 you akan dapat sekotak apprentice kit. Dalam apprentice kit tu akan ada beberapa pamphlet dan juga akan ada SKV defense. Dengan kata lain, saya boleh cakap dia punya pendaftaran dia tu percuma saja. Cuma value yang kita bayar tu adalah value apprentice kit tu. Dan saya juga ada sedikit doubt bahasanya apprentice kit tu sebenarnya saya rasa mahal lagi daripada RM65.40 ni. Sebab dia punya kotak kemain cantik. SKV ni satu benda pasal SKV yang you all kena tahu, dia orang punya packaging, bukan takat packaging, package apa semualah. Dari segi planner, marketing dia apa semua terbaik. Packaging ni bukan packaging, dia ada dua, satu physical. Packaging ni physical satu lagi jenis packaging macam keberadaan bisnes tu, the whole picture yang kita nampak tu, that is also we call it as a packaging. Okay, yang kedua, nak improve mindset jangan asyik sentap. Kalau sentap memang tak boleh buat bisnes. Jujurlah cikgu kata kalau you all sentap memang susah you all nak grow. Sebab tu cikgu kalau dengan Puan Shirley, cikgu tanya je dia, kena marah tu normal lah kalau kena marah, tapi tak pernah pun kena marah sebenarnya. You all je macam selalu takut dengan mentor, takut kena marah. Kita orang tak marah, cuma kadang-kadang ayat tu bila nak cepat dia nampak you all baca kasar, bunyi kasar. Cuba baca lembut kan. Okay, yang kedua, formulator produk adalah doktor perubatan. Okay. Dan yang satu benda yang saya suka tentang produk ni, selain daripada formulator dia adalah doktor perubatan Dr. Syed Ayub, dia memberi kesan. Contoh Nutrell tu satu hari dah bagi kesan dah. Dan yang kedua dia sedap. Semua produk SKV ni sedap sangat. Macam cikgu sekarang ni cikgu minum air Phytech. Air Phytech kita tambah zero, lepas tu Phytech 25ml tambah zero, lepas tu buat ais. Sedap kemain dia punya rasa dia. Minum dulu ya. Yang ketiga, support system. Ilmu produk ni bukan setakat Dr. Syed yang bagi tahu. Okey. Saya rasa takut sebenarnya sebab dekat kerja saya masih fikir hal bisnes. Kalau takut susahlah. Fikir tak ada masalah pun. Saya pun ada terfikir pasal bisnes. Fikir. Kenapa nak takut? Tak perlu takut. Tak perlu takut. Kalau orang takut ni dia buat salah je sebenarnya. Okey, baik. Tak perlu takut. Takut apa sebenarnya? Sebenarnya kita takut maaf kalau saya bagi tahu Cik Suhaidi, sebenarnya kita banyak buat alasan je sebenarnya. Okey. Saya dulu pun macam Cik Suhaidi juga, okey, rasa macam curi-curi. Sebenarnya tak, bukan macam tu. Okey.
Okay, so support system, ilmu produk bukan sahaja daripada Dr. Syed, kita ada nutritionist, kita ada dietitian, kita ada Dr. Farah yang memang khas untuk Phytech dan kencing manis apa semua kan. Dan bahan pemasaran semua disediakan oleh SKV, kita dah tak perlu nak cari testimoni, semua disediakan dan juga sistem pendidikan dia. Okay, nanti cikgu akan masuk lagi. Yang keempat, tak perlu COD, packaging, postage, semua HQ yang buat. Yang ni yang paling win sekali. Bila cikgu nak pergi buat COD? Cuba kita tahu. Cikgu nak bungkus-bungkus. Bila cikgu nak bungkus? Balik kerja pun pukul 5. Bila nak buat? Nak pergi postage. Post Malaysia pun pukul 5 dah tutup. JNT malam sikit. Pukul 6. Mana sempat? Tak sempat. Kalau kata, Jumaat Sabtu ada. Jumaat Sabtu pun kalau ada seminar, fizik apa semua memang taknya. So, yang nombor 4 ni adalah win yang paling terbesar. Kenapa cikgu suka sangat dengan bisnes SKB? Sebab cikgu tak perlu fikir dah. Cikgu cuma perlu key in order yang tak sampai 5 minit. Tak sampai 5 minit cikgu key in order. Cikgu dah kira dah masa cikgu key in order untuk satu-satu customer lebih kurang 1.8 minit je. Laju kan? Sebab kita ada sistem. Kita dah tahu dah sistem, kita dah terbiasa buat kan, macam contoh orang menaik. Kalau you tengok orang baru menaik memanglah terhege-hege kan, tapi orang yang dah selalu menaik dia mesti laju. 100 patah perkataan dalam masa 1 saat ada je. Sistem. Jadi yang nombor 4 ni yang cikgu rasa macam bisnes ni betul-betul betul-betul Puan Shirley lagi laku kan seminit. Cikgu lebih sikit lah, seminit lebih. Okay, baik. Dan founder kita, Dr. Syed dan Paul kita, dia sangat support. Kalau Puan Katika kan, kalau you all masuk morning booster dia, cikgu kalau setiap kali morning booster kan rasa macam dah kena bakar ni, rasa macam aku nak buat ni, macam gitulah. Tu baru morning booster, belum lagi you all masuk group top leaders yang ada weekly focus dengan Puan Katika, tak tidur malam. Tak tidur malam, kita duduk tidur malam dia fikir lagi nak buat apa macam tu sekali. So sampai kan ada ejen cikgu yang baru masuk, dia kata ni first time join business yang founder sendiri turun, maksudnya turunlah bagi pendidikan pada orang yang baru join. Register agent 3 minit. Memang laju sungguh. Saya register agent tak ada 3 minit, 5 minit lebih jugalah. Okey. Tak ada, mana ada. Kan? Apa ni? Cikgu pernah lah join yang sebelum-sebelum ni. Kita nak tengok founder pun susah. Bisnes emas yang cikgu buat tu kan, founder dia pun cikgu tak pernah jumpa. Nak ceritanya, memanglah orang kata ni bisnes emas tak boleh jual tu, dia adalah reason dia, tapi nak ceritanya founder SKV ni, dia betul-betul, cikgu pegang satu benda, dia lawyer. Puan Katika ni lawyer, Dr. Syed ni doktor. Puan Katika dia ada firm sendiri, Dr. Syed dia ada klinik sendiri. Dia orang ni kalau tak buat bisnes SKV pun dia orang dah kaya dah. Dia orang dah boleh hidup dah. Tak semestinya dengan bisnes SKV dia kaya. Tapi kita fikir kenapa dia buat bisnes SKV? Kenapa dia teruskan daripada dia nak tutup 2019 sampai dia buat sekarang 40 juta sebulan. Kenapa? Sebab ketenangan adalah apabila kita lebih banyak membantu orang. Kekayaan sebenar adalah dengan lebih banyak kita bantu orang. So itu jugalah yang saya nak bantu lebih ramai orang yang buat duit dengan SKB. Dulu-dulu founder lain tanya bila nak restock. Yang tu betul. Founder sibuk tanya nak restock. Yang tu sangat betul. Ada session fizikal tak instead of online? Online ni terjadi sebab kita start 2021 Tuan Ifdal. Jadi masa tu pandemik, memang kita buat online lah sekarang ni. Kalau sebelum-sebelum ni yang saya nampak, sebab saya pun baru join Jun 2021. Kalau saya tengok sebelum-sebelum ni, memang ada je kelas fizikal. Cuma sekarang ni musim pandemik, endemik lagi, so kita tak buat lagi lah fizikal kelas. Founder kita tak bagi restock. Founder tak bagi restock. Bukan founder suruh restock, founder tak bagi restock. Okay. Market yang sangat besar. Yang ni cikgu akan, di next slide nanti cikgu akan tunjuk. Market yang sangat tak perlu restock. Marketing plan yang adil. Bisnes satu keluarga. Kenapa cikgu cakap bisnes satu keluarga? Cikgu, kakak cikgu, 3 orang, adik cikgu, husband, mak saudara, anak saudara. Semua dah join jadi agent. Kenapa? Sebab mereka pun menggunakan produk. Dalam masa yang sama, mereka pun nak share dengan orang. So, ngelas-ngelas semua join. Macam ejen cikgu Kak Nur Razlin tu, dia, adik-beradik dia, anak saudara dia, habisnya kutik, semua dia jadi. So bisnes satu keluarga, so, semua satu keluarga kita buat.
Sebab tu dalam business SKV sebenarnya kan, okey, kurangkan physical contact. Sekarang semua guna Zoom. Ya, sebab apa ni yang dulu-dulu adalah, tapi in the future maybe insyaallah kita we never know lah benda lah tu in the future kan, bukan kita boleh baca. Okay, so bisnes satu keluarga. Maksudnya kata kalau kita ada seorang ejen, kalau kita dapat seorang ejen, bukan bermaksud kita dapat dia saja, kita dapat keseluruhan keluarga dia sebenarnya. Cuma macam mana kita nak olah benda tu, macam mana kita nak supaya dia ni buat duit. Bila dia buat duit, orang akan tengok. Jadi sebab tu saya kata bisnes SKV ni yang paling saya suka adalah bisnes satu keluarga. Dan semua orang walaupun dia sihat, walaupun dia tak sakit, tak semestinya dia sihat. Dia mesti akan ada masalah kesihatan sebab itu adalah benda normal. Kalau tak dia sembelit, dia sakit tubuh, dia sakit angin, macam-macam lah kita kata. So produk SKV kita pula adalah untuk hampir keseluruhan penyakit. Untuk radian, jadi sakit sendi, GERD dan sebagainya. Zero untuk kurangkan kerja manis dan sebagainya. So, maksud kata, kenapa dia jadi bisnes satu family? Sebab setiap daripada ahli keluarga tu, dia mesti akan ada masalah kesihatan. Bukan kita doakan, tapi itu adalah normal. Paling-paling tidak pun, sengal-sengal badan. So, boleh try radius. Macam tu. Mula-mula cikgu cepat naik, pertama cikgu buat apa? Cikgu belajarlah. Belian peribadi atau terus rekrut. Belian peribadi. Cikgu buat dulu 3,000. Sebab cikgu mudah je. Kalau kita nak ajar orang buat 3,000, nak ajar orang buat sale 3,000, kita kena buat dulu. Itu adalah pegangan cikgu lah. Sakit bau, produk apa yang sesuai? Cuba try Radiance. Kalau macam jenis sakit bau, sakit sendi ni apa semua, cuba try Radiance Platinum sebab dia adalah collagen. Collagen ni, kalau cerita pasal produk, panjang pula dah cerita hari ni. Okey, tak apa. Nanti boleh tengok, okey? Okey. Dan ianya boleh diwarisi. Maksud kata, macam contoh sekarang cikgu ni dah ada, cikgu dengan suami dah ada 125 orang tim. Di bawah lagi banyak-banyak lagi. So let's say lah tiba-tiba na'udzubillah minzalik, kita tak tahu in the future whatsoever apa yang akan berlaku. Sekiranya macam contoh cikgu ataupun Tuan Abdullah tak umur tak panjang. So network ni apa semua, sistem SKB apa semua, anak kita orang boleh wariskan. Boleh guna balik, macam just continue saja. Kalau kita kerja boleh tak macam tu? Nanti kalau saya contohnya tak panjang umur, nanti anak saya datang mengajar fizik boleh macam tu, tak boleh kan? So tetapi berlainan dengan bisnes SKB, dia boleh diwariskan. Okay? Susah nak kawal apa kita sebab kita akan fikir benda yang kita suka buat. Kalau cikgu duk fikir pasal bisnes masa kerja, maknanya cikgu dah tak suka dengan kerja saya. Betul. Itu yang saya takut. Kalau takut pun apa ni? Nantilah saya explain sikit lagi. Okey, saya cuba habiskan saya punya slide ni dulu. Okey, baik. So ini adalah yang cikgu paling suka sekali. Nama pula cikgu memang suka belajar, itu training. So kita ada a lot of training sebenarnya. So cikgu listkan sedikit saja kat sini. Kita ada onboarding training, Money Booster by Founder, Road to Bronze, Spartan and Gladiator punya kelas, and much more incoming in future. Banyak lagi lah. So yang ini yang ada di dalam LMS, sistem LMS kita. Kalau you all belum lagi join ataupun yang mana yang macam nak tahu apa jual bisnes, bolehlah tanya. Okay, so kita ada apa ni, banyaklah kelas. Ni sebahagian je yang saya tunjukkannya. Sebahagian saja. Kalau you all tengok, kelas-kelas kita merangkumi keseluruhan keperluan sebagai seorang usahawan. Memenuhi keseluruhan keperluan bagi seorang usahawan. Closing technique, handling objection, customer follow up, power magic number, guerrilla marketing, sales, mindset, zero cost marketing dan banyak lagi tentang sistem SKB, Nexus dan macam banyak lagi lah. Okay. So ini adalah training. Okay. So support system kita ada, kalau you tengok ini adalah list of kita punya Telegram channel. Sangat tersusun, sangat sangat tersusun dan sangat bagi cikgu dia sangat membantu. Setiap produk dia ada channel masing-masing dan kita ada Nexus support, kita ada Nexus circle. Okey, Cik Mo boleh unmute. Okey. Kita ada setiap ni dan kita ada Facebook Academy SKV kat sini, ada live setiap hari, ada live. Pukul 8 pagi ada live, kalau hari Rabu pukul 10 kalau tak silap cikgu. Dan kita juga ada Facebook page yang mana kita cerita tentang success story, you all memang boleh dengar. Dan ini adalah sistem LMS. Sistem LMS ni, dia ada macam kita journey dan kita belajar. Start here, onboarding, product knowledge, exclusive. So ini sebenarnya kan sistem ni, cikgu jumpa
sebelum cikgu jumpa LMS ni, satu sistem ni cikgu jumpa dalam Cambridge program saja. Cambridge program, kalau you all macam ada anak yang belajar untuk A-level, dia ada sistem pelajaran macam ni. So setiap video tu kita tengok habis video ada quiz, habis video ada quiz. So kenapa habiskan quiz tu, barulah kita akan dapat cert dia, sertifikat dia. Tapi SKV mendahului yang luar negara ni. So dia buat sistem macam ni. Sebelum ni, bisnes-bisnes sebelum ni mana ada sistem macam ni. Sampai kita join kan, kita macam dalam ada 36 video tutorial je. Nak kena habis je yang tu. SKV ada baju ataupun t-shirt. Okey, tu Tuan Wahidah explain. Kan? Cikgu kata, sebelum ni aku join kan, sampai kita join kan, macam contoh dapatlah satu produk, macam mana aku nak buat marketing ni, macam tertanya-tanya, macam mana aku nak jual dengan tak ada testimoni, dengan tak adalah sedikit sebanyak dia punya produk knowledge tu kan. Tapi bila orang tanya banyak-banyak tak lagi nak jawab. Tetapi dalam bisnes SKB, orang tanya je, kalau mak saya ada penyakit ni, boleh tak makan produk ni? So mudah je kita tanya dalam grup, tanya Dr. Syed. Dia tak ada dalam ni. Tapi ada dalam Telegram, tanya Dr. Syed. Bila kita post dia dalam grup tu, so akan ada Dr. Syed sendiri, akan ada nutritionist dan juga dietitian yang akan menjawab persoalan masalah kesihatan. Masuk kata hospital bergerak. Bagi saya, tanya Dr. Syed tu adalah hospital bergerak. Kalau kita ada masalah kesihatan, kita tanya siapa? Kita tanya doktor. Nak tanya doktor, nak tanya kat mana? Kalau kita tak ada kenalan doktor, kita pergi hospital. Kan? Saya ni ada masalah gini. Tetapi jalan tanya Dr. Syed tu, mudah je. Masukkan je permasalahan customer kita, terus dapat jawapan. Memang terbaik. Sangat terbaik. Jalan tanya Dr. Syed tu kadang-kadang kalau cikgu duk belajar, cikgu ni suka belajar daripada cerita orang, masalah orang. Tanya Dr. Syed tu kan, cikgu duk baca, kadang-kadang habis sejam cikgu duk baca dalam tanya Dr. Syed tu saja. Daripada you duk scroll TikTok kan, jadi macam apa ni orang kata king scroll tu kan. Baik you scroll tanya Dr. Syed, belajar daripada situ pun boleh. Okey, baik. So ini ada support system. Okey, so ini adalah marketing plan dia. Kalau minggu lepas Madam Nana dah cerita tentang marketing plan ni dengan sangat detail. So cikgu tak naklah detail sangat akan marketing plan ni. Cuma kalau you all tanya kenapa Tuan Abdullah atas cikgu, kenapa cikgu punya income lagi banyak daripada income dia? Sebab pada bulan tersebut kita orang sama level. Dia dalam sistem SKB, contoh saya goal, Tuan Abdullah pun goal. Contoh goal dengan goal, so dia akan kita punya persen bonus tu dia akan terhapus. Maksudnya 35 tolak 35. So kalau Tuan Abdullah dia nak dapatkan lebih lagi, dia kena buat lebih lagi lah. So dalam sistem SKB ni dia memang pakai ayat anda buat anda dapat. Anda buat anda dapat. Okey, anda buat anda dapat. Maksudnya dia sistem zeroization ni, maksudnya setiap bulan dia akan kembali kepada kosong sebab dia tak nak bayar bonus kepada orang yang tak buat. Dia tak, kalau cikgu pun cikgu tak nak bayar kepada, macam contoh you ada seorang pekerja you ni bulan Januari je dia rajin, bulan Februari dia mengular, nak bayar gaji yang sama tak agak-agak? Kalau cikgu jadi owner kedai tu, cikgu tak mau kan, secara logiknya macam itulah. Tapi jadi sistem SKB ni dia sangat telus, you buat lebih. Contohnya tu kalau yang jenis negatif. Kalau yang jenis positif, you sebagai pekerja, you buat rajin tak boleh nak cerita kat orang rajin. Bulan tu saja you jual 100 gundi emas, 100 gundi beras contohnya. Okey, you dapat gaji 1,000. Kawan you ni dia jual 1,000 gundi emas, satu je. Satu gundi ni maksudnya gundi ni macam pack lah, pack. Okey, you jual 1,000 pack beras. Kawan you ni jual 1 pack beras saja, tapi dapat gaji yang sama. Adil tak? Bagi cikgu tak adil. Saya jual banyak kot. Lepas gaji naik baru tahu perangai sebenar. Kalau cikgu tak mau, betul? Dia awal-awal je dia rajin, lepas tu dia tak rajin dah. Kan? Cikgu tak mau macam tu. Jadi di SKB kan, kalau upline you tak buat, contohnya goyang kaki memang tak buat lah, dia tak train orang, dia tak buat lah, dia tak
menjual, dia tak sharing whatsoever lah, dia tak buat lah dengan kata lain. Okay, tapi you buat. Sungguh-sungguh you buat. You nak tak dia dapat? Cikgu tak nak. Jadi kat sini SKV dia buat satu sistem yang mana kalau berada pada level yang sama, okay, yang di atas kita tu dia takkan dapat. Dia takkan dapat. Kalau dia nak lebih, dia kena rank up. Apa tip nak ajak cikgu join SKV? Ada kawan saya cikgu, dia jawab dah banyak vitamin kat luar. Bagaimana nak tarik minat cikgu join? Jujur cikgu kata, tim cikgu ada 2 orang ke 3 orang je cikgu. Kebanyakannya adalah suri rumah. Jujur cikgu kata tim cikgu tak ramai pun cikgu tak tarik pun. Bukanlah cikgu tak tarik cikgu sebab cikgu ni dia ada pleasant, dia macam dia selesa dengan hidup dia. Dia tak macam kalau tanya cikgu sendiri pun, saya sendiri tanya saya sendiri, kalau tidak disebabkan oleh suami saya bekerja, bisnes kereta saya pun tak jadi, saya rasa saya pun mungkin tak berminat sangat nak join sebab kita tak ada pushing factor. Dia macam tu. So kalau you nak tarik cikgu, just sharing result je lah. Eventually dia akan terbuka lah. Biasanya macam tu. Tapi cikgu lebih suka membantu orang yang betul-betul memerlukan. Tu cikgu lah. Ya, kena cari big why dia. Bukan kita cari, kita kena keep on sharing supaya dia sampai big why dia. Macam tu lah. Okay. So macam dalam marketing plan ni yang cikgu nampak, dia memang sampaikan orang yang baru masuk pun boleh buat duit. So maksudnya marketing plan tu menjadilah. Kalau you buat lebih, you dapat lebih. Dia macam tu. Okay. So, ni Blue Ocean Market Strategy. Itu pasaran global. Kalau kita tengok, kita sekarang ni di Malaysia kita ada 32.7 juta rakyat Malaysia. Kalau kita ambil 1% saja, saya macam cikgu kan, cikgu kalau cikgu berlaku rejection ataupun orang macam tak nak lah, saya nak beli kat orang dia apa semua, cikgu mudah je, tak apa, ada 32.7 juta lagi rakyat Malaysia yang boleh jadi customer aku. So it's all about mindset. Bila kita kena reject, bila kita kena itu, so kita set mindset kita, ada 1 juta lagi rakyat Malaysia aku nak bantu. Cikgu selalu macam tu, ada 1 juta lagi rakyat Malaysia aku nak bantu. Kalau tiba-tiba masuk, tak apalah cikgu, saya dah beli. Okey, tak apa, terima kasih. Cikgu selalu macam itulah. Saya doakan supaya puan dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik. Kalau ada apa-apa masalah, boleh hubungi saya. Padahal dia beli dengan orang lain. Tapi cikgu akan akhiri ayat, kalau ada apa-apa masalah, boleh tanya saya. Bila setiap kali cikgu buat macam tu, dia beli dengan orang lain, esok lusa dia datang membeli dengan cikgu. Dapat ribuan yang saya pernah join, tahu-tahu naik pangkat lalat sebab tak faham. Kalau left yang tak faham tu sebab dia macam ni. Sebab dia left tu sebenarnya dia ada satu perangai yang saya bukanlah nak tuduh, tapi sebenarnya dia ada juga perangai yang dia tak suka tengok kejayaan. Dia ada manusia yang dia tak suka tengok kejayaan orang. Pernah tak kalau dalam kelas cikgu ambil itu dalam kelas, tiba-tiba macam cikgu duk puji ke budak ni. Baguslah Imran ni tulisan cantik. Akan ada je budak yang macam menyampah aku. Dia macam tu. So sebenarnya ada manusia macam tu. So kalau yang manusia macam ni, biarkan je. Okay, so rakyat Singapura kita ada 3.5 juta. Okay, dan latest kita akan masuk ke Indonesia yang mana rakyat Indonesia ada 273 macam mana nak baca tu? Dia bukan 0.87 juta, dia itulah banyak itulah rakyat dia. Indonesia ni berkali ganda lah daripada Malaysia. So kita akan masuk pasaran Indonesia. Yang ini adalah cikgu kata bila kita ada market yang besar, lama mana kita nak makan. Kan? So this is the Blue Ocean Strategy. Kita kena pandang jauh. Macam dalam tim cikgu sendiri pun ada tim Indonesia. Tak semestinya kita duduk Malaysia. Dah macam susah sangat orang Malaysia nak join aku. Pergilah rekrut orang Singapura. 273.87 juta tak silap cikgu. Ya. Bila kita faham tentang market, kita tak akan rasa, alah jiran aku apa ni join, mesti aku tak ada. Alah kat sekolah aku dah ada cikgu ni join. Kan nanti so tu sangat sempit. Pemikiran tu sangat sempit.
Jujur cikgu kata yang 1% yang cikgu jual tu 2-3 orang je lah cikgu sekolah ni yang membeli. Yang ramainya adalah blue ocean strategy. Maksudnya blue ocean maksudnya yang ikan-ikan yang di luar, di laut luar sana. Yang sebenarnya. You all faham tak sekarang ni? So kena fahamkan market kita. Siapa yang boleh menggunakan kita punya produk? Semua orang. Daripada kanak-kanak sampai ke orang tua. Ada orang kata jangan riak, tunjuk kejayaan. Macam mana tu cikgu? Dia tak faham apa maksud riak. Kalau Ustaz Azhar Idrus kata yang cakap tu kena sekolah dulu. Yang cakap jangan tunjuk kejayaan, nanti riak. Yang cakap tu kena sekolahkan dia dulu. Suruh dia masuk belajar apa maksud riak. Suruh dia masuk belajar dulu apa maksud riak. Fahamkan betul-betul maksud riak. Maksud riak ni yang mudah kita adalah bila kita nak buat kerja amal ibadat yang kita nak dapatkan macam contoh solat, nak solat depan orang, tu riak. Nak sedekah kena tunggu orang tengok dulu baru sedekah, tu riak. Tapi tunjuk kejayaan kita, tunjuk kita beli barang 2,000, 8,000, 7,000, itu bukan riak. Tunjuk depan orang teragama, yes, itu riak. Yang cakap tu dia kena sekolahkan dulu. Kalau orang macam ni cikgu mudah je, cikgu block dia sebab dia punya mindset dah negatif. Kita tak nak orang mindset negatif. Kita nak orang yang mindset positif. Kita kawal apa yang kita boleh kawal. Okay. So this pasar global, kalau you all betul-betul faham, this is our market sebenarnya. Berapa keturunan boleh makan ni? So tepuk dada, tanyalah berapa banyak usaha kita. Gitu. Okay. So macam mana you all nak start? So dah masuk ataupun you all baru nak masuk. So macam mana nak start? Okay. Kalau you all join hari ni, siapa-siapa yang menonton ni yang belum lagi jadi apprentice SKV, hubungi agent you all. So macam mana you all nak start? Guna dulu segala bahan marketing yang HQ sediakan, terus sharing tanpa henti. So this is the sample yang di dalam kita punya channel Telegram. Okay. So bagi cikgu ianya lebih mudah nak close sebab HQ dah buat mass marketing. HQ dah masuk radio, HQ dah buat billboard besar. Kita punya duta yang sentiasa bercakap dan kita dah ada rasanya ramai dah artis-artis yang bercakap tentang produk kita dan juga orang kata influencer yang bercakap tentang itu. So apa yang you all ajar dia orang, ambil bahan ni, tempel di semua media sosial. Okay. Mudah macam ni. Ni cikgu bagi tahulah nak guide ni. Guide dia, ambil bahan ni, tunjuk dulu. Kali pertama tunjuk dulu. Awak ambil ni, awak ambil ayat ni, awak letak link WhatsApp awak ni, awak tempel kat Facebook awak. Cikgu cakap macam tu. Okey, yang baru masuk, pergi kat Facebook awak, tulis. Assalamualaikum semua. Saya baru join as a SKV, baru join buat bisnes SKV. Doakan saya ya. That is also a marketing. Maksudnya kita nak bagi tahu kepada orang bahawasanya untuk minta doa ke whatsoever. That is also an engagement with our with our friends, with our clique dan sebagainya. Okey, mudah je. Kemudian tunjuklah kat dia macam mana dia nak ambil bahan ni, share, buat satu video pendek kepada itu. So sangat mudah. Ni baru sebahagian. Ni cikgu ambil defend dengan Fitech. Kita ada banyak lagi yang kita boleh guna. Boleh guna segala semua bahan ni boleh guna. Kalau rasa tak nak guna ayat HQ, buat ayat sendiri. Gitu. So macam mana nak start? Malam ni ambil satu, ni kita ada tips Ramadan whatsoever ni kan. Post kat semua media sosial. Gunalah sampai muntah. Betul. Guna sampai ulanglah banyak-banyak kali pun tak ada masalah. Tak ada orang nak marah. Hari ni dia tengok, esok dia perhati, lusa dia rasa macam okey ke, tulat, insya-Allah dia akan join. Ataupun insya-Allah dia akan membeli. Okey. So gitu. So dia ada proses of kita tengok dulu, lepas tu kita digest, lepas tu kita rasa berminat. Sebab tu kita kena keep on sharing. Bukan share sekali orang dah beli. Kalau share sekali orang dah beli, hari ni McD pun dia tak buat iklan dah. KFC pun dia tak buat iklan dah. Tapi kenapa syarikat gergasi besar pun masih buat iklan? Sebab dia percaya orang ni kena sentiasa bagi tahu, kena sentiasa baru. Sedangkan 5 kali azan pun belum tentu lagi orang pergi solat kan. So kena sentiasa memperingati. So tu maksud dia. Consistent share. So kalau consistent share ni, macam mana yang cikgu buat adalah cikgu set timing. Kita dah ada habit sharing. Cikgu ada habit sharing cikgu. Bila kita ada habit sharing cikgu, so dia akan jadi
konsisten. So nak bina habit tu paksa dulu dalam masa 40 hari. Maksud paksa tu waktu yang sama, cuba konsisten, lama-kelamaan dia akan jadi habit. Macam contoh kalau you all habit gantung kunci dekat pintu. So paksa dulu 40 hari untuk ingat gantung kunci kat pintu. Lepas-lepas tu you akan jadi automatik gantung kat situ. So tu maksudnya habit. Kita nak bina habitnya dalam masa 40 hari, sebulan lebih tu kena paksa dulu untuk buat. Ikut timing yang betul. So sebab tu cikgu kata hari Jumaat hari engagement. Macam-macam mana, duduk kat mana pun hari Jumaat adalah hari engagement. So kita takkan lupalah sebab dia dah jadi habit. So macam mana nak start? Start sharing. Itu saja. Letaklah di semua media sosial. Okay, so apa yang nak di-sharing? Yang paling best sekali kita share result. Sama ada testimoni orang guna bagus, testimoni orang sehat, testimoni produk tu dia guna, dia tak alhamdulillah sehat, ataupun kalau kita nak rekrut agent, kita show result berkenaan dengan agent. So result agent dia ada tentang win agent, rewards, okay, how agent giving values to others, maksudnya nak bersedekah dan sebagainya. Okay, so contohnya ini adalah macam mana cikgu share the result. Okay, so kalau kita tengok Kak Diani ni baru je masuk sebulan, dia macam baru aktif selepas dia pantang bersalin, kan, dapat 400 bulan, okey lah, kan. Yang ni jururawat masyarakat dapat 500, okey lah. Suri rumah, sebab tu cikgu kata cikgu lebih banyak suri rumah sebenarnya. Suri rumah dapat 1000, okey, 700, 1009, kita pergi. Kak Nurhaliza 1009, 3000. 1000 ni suri rumah pun boleh buat 4000. Ni pun suri rumah juga ni, suri rumah juga ni Tuan Abdullah ni. Dia sendiri pun dah boleh buat 15000. So tengok lagi. Kalau jenis orang yang bekerja macam Cikgu Zuhairi ni, dia punya income dah 1 juta dah. So kalau yang ada di kalangan kita yang jadi buat bisnes, ni adalah my mentor lah. 4.2 juta. InsyaAllah cikgu jadi macam ni. Macam cikgu Tuan Wahid join bulan 9. Join bulan 2. Dalam masa 1 tahun dia buat 4.2 juta. Maksudnya cikgu dalam masa 1 tahun lagi cikgu akan buat 4 juta jugalah. Cikgu suka macam tu. Kita macam setting otak kita tu macam tu. Okay. Lepas ni nak ajak suri rumah lah. Boleh, tak ada masalah. Ramai kawan dengan doktor dengan pakar. Actually dalam tim kita sebenarnya kan ada je doktor sebenarnya. Okay. Cuma kena tahu cara nak engage dengan dia orang je lah. Alright. So kita share result. So Tuan Wahid kan dia selalu dia buat poster-poster, share dia dah. Share result. Saya memang follow apa yang Tuan Wahid share, yang itulah saya share. Apa yang orang ni share saya pun share. Saya share win whatsoever lah. Yang tu saya suka share result. Kalau you all pergi kat Facebook saya Fauziati Abi Wahab, so you all boleh nampak lah. So saya keep on sharing result dah sekarang ni. Saya jarang ada jugalah saya sharing tentang kepentingan vitamin D, vitamin C, tapi sharing result is more powerful. So itu you all, maksud kalau kita nak iklankan defense, sharing result testimony defense. Okay. Macam ada satu video tu yang Cik Kamarudin tu, cikgu share di Facebook dalam masa 1 hari dah dapat 2.2k views dah. So maksudnya berbanding dengan cikgu compare dua. Satu video Cik Kamarudin tu, kalau you all tengok di Facebook page cikgu Fauziati Abi Wahab tu, ada yang Cik Kamarudin tu dari Taiping tu, dengan satu lagi 5 fakta berkenaan defense tu kan. So antara dua ni, yang 5 fakta berkenaan defense tu dalam masa 1 hari dia 200 views. Yang Cik Kamarudin ni 2.2k views. Bermaksud orang lebih suka tengok yang jenis testimoni berbanding dengan fakta. Tu adalah kita punya audience lah. So bila kita tahu macam tu, so kita keep on sharing result lah. Okay. Alright. So apa yang perlu awak buat sekarang? Kalau yang masa lagi belum join, hubungi ejen kami yang memperkenalkan anda kepada program Bangkit Peniaga ni. Dan jom kita start buat duit raya. InsyaAllah sempat lagi. Memang sempat sangat-sangat lagi. Orang nak balik raya mesti orang nak beli defense, nak beli Fitech. Dia nak makan daging kuih raya banyak-banyak. Kita kena bagi tahu dia kena makan Nutrel. Kena makan Nutrel supaya makan banyak-banyak di hari raya pun
masih lagi boleh mengawal usus kita supaya bersih. Gitu. So Nutren ni kita kena buatlah keci-keci sikit ayat dia kan. Balik beraya nak makan banyak, jangan lupa bawa balik sekali Nutren. Perut selesa kan, buang toksin dengan baik, contohnya macam itulah. Okay, alright. So siapa yang masih lagi boleh join, hubungi ejen anda. Malam ni juga, jangan tunggu esok. Apa beza antara orang berjaya dengan orang tak berjaya adalah tindakan. Okey, tindakan akan membezakan orang yang berjaya dengan orang tak berjaya. Sebab kita diberi masa 24 jam setiap orang juga. Okey, baik. So, ada soalan sebelum saya habis? Function habis guna Canva. Macam mana tahu saya guna Canva ni? Memang saya guna Canva. Sekarang dah pandai Canva dengan slideshow saya pun saya guna Canva. Okey. Saya guna letak je dalam FB page saya. FB page, FB stories, FB reels. Sekarang ni ada reels. FB reels. Kalau FB, you all guna FB pun sebenarnya dah cukup banyak dah. Cuma kena tahu macam mana nak guna je. Okey. Ada soalan yang nak tanya? Kalau yang daftar ahli ramai nak suruh upgrade agent senyap, macam mana nak buat? Keep on sharing result. Kita tak boleh nak paksa dia jadi agent. Kita cuma share result saja. Kalau macam cikgu, apa beza story dengan reels tu? Sama juga macam IG. IG pun ada story dan ada reels. Beza dia adalah tempat yang dia berada. Begitu je lah. Kalau story hilang, reels tu ada. Kan? So di Facebook dia dah ada. FB page cikgu nama semua ada SKV atau ada nama-nama lain yang catchy. FB page saya satu nama branding saya Fauziati Abi Wahab, satu lagi SKV by cikgu tu tak itu sangatlah, tapi saya guna yang branding saya tu Fauziati Abi Wahab. Sebab saya percaya Tuan Wahid selalu cakap sebenarnya kita ni nama analogi dia macam ni Tuan Amir. Di kampung kita ada 5 kedai. 5 kedai ni 5 kedai jual roti gardenia. Ini analogi yang basic. 5 kedai termasuklah kedai Cik Amir. Kedai Cik Amir pun jual roti gardenia. Kedai B, C, D, E ni pun jual roti gardenia. Macam mana kita nak buat customer kita masuk kedai kita berbanding dengan kedai yang lain? Apa yang boleh kita buat supaya orang masuk ke kedai kita? Maksudnya orang datang membeli dengan kita. So kita kena kuatkan kita punya personal branding. Sebab kita menjual benda yang sama. Contohnya kan. So macam mana nak buat orang masuk kedai kita beli roti gardenia, mungkin kat depan kita, kedai kita tu kita kena atraktif, kedai kita kena berbau cantik, kena packaging cantik dan sebagainya. Okey, itu adalah kita punya teknik lah. Okey, so tapi di dalam media sosial, macam mana nak membuatkan orang percaya, trust dan membeli dengan kita adalah personal branding lah. Kuatkan personal branding, insya-Allah kita punya orang kata trust dia tu lebih mudah, nak close pun lebih mudah sebenarnya. Dan pastikan nama tu samalah. Maksudnya cikgu memang cikgu nama Fauziati Abi Wahab ataupun cikgu Fauziati, tapi Fauziati Abi Wahab lah. So kalau you tengok cikgu kalau orang WhatsApp cikgu memang dia akan nampak terus Fauziati Abi Wahab. So kita janganlah guna nama kat Facebook nama lain, kat WhatsApp nama lain, Telegram nama lain, IG nama lain, TikTok nama lain. So susahlah macam tu. So dia kena tally. So guna je satu nama untuk ke semua media sosial supaya orang kenal kita. Okey, ada lagi soalan? Tadi okey, 10 page. Okey. SKB by Cikgu Fauziati Abdul Wahab, Abah Umi Store, Ati, apa lagi? Lupa dah. Lupa dah. Tiba-tiba lupa pula. Tapi memang ada termasuk dengan page kereta sewa kot. Termasuk dengan page kereta sewa. Betul. Sebab page kereta sewa tu pun tengah macam kita macam post je testimoni. Testimoni result macam itulah. Tapi yang Grimetric punya, yang daripada HQ punya tu taklah. Yang kita punya yang mesin car rental. So kita ada beberapa page jugalah. Lepas tu page yang business dulu tu pun kita ada buat page, jadi kita ada dalam 1000 lebih macam tu dia punya follower, so kita post juga. So banyak-banyak page tu yang page lama-lama. So kita guna je. Yang mana ada guna je. Okay, so kalau tak ada soalan lagi, saya serahkan balik kepada Tuan Wahid lah untuk
tamatkan sesi kita pada hari ini. InsyaAllah semoga apa yang saya sampaikan ni memberi manfaat kepada semua orang dan juga membantu anda untuk menjana income. InsyaAllah di bulan Ramadan cari duit raya, nak beli baju raya anak-anak kan. Alright, segala yang baik tu datang daripada Allah melalui bibir mulut saya, melalui pertuturan saya. Apa yang kurang, apa yang tak betul tu adalah datang daripada saya sendirilah, yang masih lagi belajar tentang ilmu bisnes dan kewangan ni dan juga ilmu usahawan ni lah kita kata kan. Alright, so itu saja, saya Cikgu Faziati mengundurkan diri, insyaAllah. Okay, jumpa lagi. Alright, thank you Cikgu Faziati, sangat jelas. Saya sampai tak ada apa nak tanya. Complete dia punya presentation tu. Tapi sebelum saya tutup lah, ada tak sesiapa lagi yang nak bertanya ke nak bersembang dengan Cikgu Faziati? You all boleh unmute you punya mic. Mungkin kita open kepada 2 ke 3 soalan lah kalau nak borak tanya direct kan. Ada tak? Kalau ada boleh nak tulis dekat chat pun boleh. Kalau yang nak bercakap sendiri dengan Cikgu Faziati pun boleh kan. So kita buka lah 2 ke 3 soalan lah kalau ada lah. Nak tulis dekat chat pun boleh. Oh, dia orang malu. Fazilah Halim tu nak bercakap ke? Minta nombor telefon. Minta nombor telefon. Boleh tak kita guna sales result from orang lain, sales kita baru? Tu je lah yang saya buat dari awal-awal dulu. Saya guna result Tuan Wahid. Boleh, tak ada masalah. Boleh, kita macam saya masa mula-mula tu saya pun tak ada sale. So saya guna result leader-leader. So bila kita dah ada result kita share pula kita punya result, dan bila kita ada agent yang dah ada result, kita share pula agent kita. So tak ada masalah. Cuma kadang-kadang tu minta kebenaran lah, macam saya punya posting, poster apa semua saya tak ada masalah, sebab apa memang saya buat tu untuk saya punya team. Tak ada masalah kan. Tapi kadang-kadang ada juga tu dia buat tu dia letak nombor telefon kan. So minta kebenaran untuk kita tukar ke padam nombor telefon kan. Alright, nak nombor telefon cikgu boleh tak? Ada satu soalan tu, bukan satu sharing tu. Cik Amir kata dulu saya ada buat page banyak, ada lagi orang mesej tanya nak beli tapi saya tak jual dah. Saya recommend kepada orang yang masih jual. Kalau saya buat macam ni Tuan Amir. Kalau dia mesej, saya pun ada juga sekarang ni, dia mesej tanya tentang produk apa semua. So saya balas, oh maaf saya dah tak buat produk ni. Sekarang ni saya buat SKV, vitamin by Pak Anel. Pernah dengar tak? So kalau kalau tuan ataupun puan lah panggilan nama dia apa semua, berminat nak tahu, saya boleh explain. Tapi untuk bisnes ni saya tak buat dah. Maksudnya kalau kita tak kita punya leads tu kosong. Tuan Amir, jangan end leads tu dengan kosong. Kalau kita end leads tu dengan kosong lah. Jadi bila orang mesej tu, macam orang mesej kereta sewa kan, kat mesin dia kata, oh maaf saya dah tak buat bisnes kereta sewa, sekarang ni saya buat bisnes SKV, vitamin by Pak Anel tu. Pernah dengar tak? So saya kerja. Kalau puan berminat nak tahu ataupun nak dapatkan defend untuk lindungi paru-paru, boleh hubungi saya. So saya memang akan end dengan saya bagi tahu dia vitamin Pak Anel ni. So jangan end kosong lah, sayang orang dah mesej kita. Ada dapat close tak yang daripada page kereta sewa tu? Orang tanya nak kereta sewa tapi dapat close tak? Dia orang dia kalau hari tersebut kadang-kadang tak ada, tapi saya perasan dia kadang-kadang ambil masa juga. Ambil masa. Ada yang ada seorang yang mesej tu kata, oh ya ke? Dia macam tu je. Tapi dia keep on tengok kita lah. Dia keep on macam mesej, macam baca WhatsApp status kita, balas macam tu lah. Tapi bagi saya itu pun dah satu benda yang bagus. Kita sebenarnya tengah tanam dalam kepala otak dia tentang defense, jaga paru-paru. Macam tu lah. Ada soalan, cikgu boleh tahu berapa persen masa untuk fokus pada jual produk dan berapa persen masa fokus pada rekrut team? Okey, kalau pada awal saya join tu hampir 90% saya fokus untuk jual produk dahulu. Sebab macam saya kata, saya nak supaya saya ada hasil jual 3,000 tu dulu. Saya nak belajar buat 3,000 sale tu, so saya fokus. Tapi bila saya dah pada bulan Ogos tu, pada bulan Ogos tu saya dah banyak fokus kepada rekrut tim. Maksudnya dia macam bagi saya, sebab saya tak ada saya tak ada pengalaman buat bisnes kereta sewa, bukan bisnes rekrut agent.
Okay, biasanya kita sewa, kita akan kata dengan customer. Kita bukan recruit agent. Jadi saya ambil masa jugalah untuk saya faham tentang recruit team tu. Tapi kalau Tuan Faizal memang dah biasa, sebelum ni pun ada bisnes yang jenis agent macam tu. So tak ada masalah nak teruskan untuk bina team pun. Macam team Sat Cikgu pun ada je yang laju, yang jenis terus recruit team. Walaupun dia macam apa ni, baru masuk sebulan. So bagi terpulang, tengoklah kepada kebolehan masing-masing. Bagi cikgu belajar dulu. Faham cikgu, cuma masa dia mesej saya tak ada apa nak jual. Sekarang saya akan share SKB. Boleh share link website sendiri di semua laman sosial. Maksudnya jika customer nak order, mereka boleh beli di website sendiri kan. Kalau saya ikut Tuan Wahid cakap. Tuan Wahid suka kalau customer tu WhatsApp dulu kita. WhatsApp dulu kita. Biar customer tu WhatsApp dulu kita supaya kita boleh simpan dia punya database tu. Sekarang Boleh ni, tak guna video artis? Boleh, tak ada masalah. sekarang ni macam kita ni adalah business konsultatif lah. I mean better dia WhatsApp kita dulu and then kita bantu dia. Dan kadang-kadang customer ni dia malas lah. Kita tolong orderkan dia. Kita ambil payment apa semua and then kita tolong order. Itu value added lah. Kalau kita bagi link tu, dia punya chances nak closing tu saya rasa rendah lah. Ya, betul. Berbanding kita WhatsApp dia dulu, kita tanya borak-borak and then kita tolong order kat dia. So chances untuk closing tu lebih tinggi lah. Okay, boleh Tuan Wahid share tentang Koftor tu, adakah adakah semua boleh guna atau macam mana? Okay, actually Koftor tu kita just brand je. Brand masa kita buat tu, Koftor ni adalah gabungan dua nama lah, COVID dengan store. Sebab apa, sebelum ni saya buat kereta sewa, Grimetric, and then saya tak nak orang confuse Grimetric ni dengan benda lain. So saya create Koftor. And then masa mula-mula tu kita jual macam-macam produk lah. Dan sekarang ni Koftor fokus kepada jual produk SKB lah. Sebenarnya Koftor tu tak ada apa pun. Dia Koftor macam tu username kita. Username kita orang lah. And then that is my agency. Macam kalau macam saya pun join juga apa Takaful punya business. So setiap agent tu sebenarnya dia ada agensi dia, nama agensi dia. So agensi saya adalah Koftor. Macam Cikgu Fauzati pun dia ada nama agensi dia. Agensi dia adalah SKB by Cikgu lah. Tapi you pilih lah, you pilih nama agensi you tu nama yang gender lah kan. Macam Kak Nini SDA. Tu nama agensi dia. So dia punya lah. So macam Cik Amir pun you boleh buat you punya agensi. Amir Power ke, Amir apa, you buat je. So saya memang fokus kepada saya punya agensi. Alright, faham tak? Okay. Okay, so saya rasa banyak dah persoalan yang dijawab. InsyaAllah kita akan buat lagi sesi pada minggu depan. Nanti saya harap you all pun tak kisahlah you dah join ke tak join ke, you join je tengok, and then kalau ada kawan-kawan pun semua boleh ajak dia orang untuk sama-sama kita belajar. Sebab apa, kita nak belajar daripada orang yang betul-betul real. Dan saya sangat respect lah Cikgu Fauzati, Tuan Abdullah kan. Dia orang dulu struggle dengan bisnes kereta sewa and then dengan COVID-nya apa semua, and then sekarang ni saya sangat sukalah. Sebulan dekat 30,000, jauh beza kan, jauh beza. 30,000 tu tolak, kalau saya kata tolak FBX macam dalam 1,500, 2,000 lah paling tidak, dan reward agent dalam 2,000, banyak lagi. Alhamdulillah. So saya antara cita-cita saya lah, saya nak make sure siapa yang join team bawah Koftor ni dalam masa 12 bulan dia boleh buat RM20,000 sebulan lah. So Cikgu Fauzati adalah bukti. Tak sampai 12 bulan dah boleh buat RM20,000 kan. So, Alhamdulillah kan. So dia pun dia target dia nak capai macam kita punya level 4 juta. InsyaAllah saya doakan. Dan you all yang belum join tak apa, you contact je siapa-siapa yang bawa you untuk kita punya sesi ni. Daftar je, jangan tunggu lama-lama. Sebab apa, SKB ni dia baru lagi. Dia bukannya business model ni dia baru lagi lancarkan.
And then siapa yang join awal, yang buat awal ni, insyaAllah lah dia boleh pergi. Dan dalam keadaan ekonomi sekarang ni saya suka sebab apa, SKV ni dia dekat Malaysia dia ada, dekat Singapura ada, dan kita akan masuk Indonesia kan. So kita punya pendapatan tu bukannya terhad di Malaysia saja. Kita boleh jual dekat orang Singapura, coming soon Indonesia kan. Kalau you bayangkanlah you boleh dapat income. Sekarang ni orang komplain lah harga barang naik lah semua kan. Tapi sekarang ni kita punya pendapatan tu tanpa sepadan. So boleh ada yang 20,000, 30,000 kan. Macam saya alhamdulillah lah bulan lepas 90,000. Memang bersyukur gila. And then kita target lah boleh pergi lah 100,000, 200,000 insya-Allah. You all pun boleh. Alright. So dengan itu kita habiskan kita punya sesi lah. Dan kita jumpa lagi. Kita habiskan kita punya sesi dengan kiraan 3, 2, 1. Jumpa lagi. Assalamualaikum.